圣灵正道， Tuhan Yesus mengatakan Bapa 靠着圣灵的帮助， dengan sandaran Roh Kudus. 我们继续来看见， Kita terus dikaji. 看见什么呢？ Lihat apa? 看见主耶稣的伤， Kita melihat luka Tuhan Yesus 而且伤得是那么的深。 dan juga begitu dalam lukanya. 昨天晚上看到是破碎的心， Dan semalam kita melihat 并且神在新居的时候，他做了3个动作。 dan juga untuk apa yang dia lakukan semasa berbuah hatinya. 第一个动作， Pertama, 神心痛到铺天发地； dan dia sakit hati sehingga dia itu langit, dia seluruh langit bumi. Dan juga kedua, 神心痛到叫天地替他做见证。 sehingga menyuruh langit dan bumi untuk bersaksi untuknya. 第3个动作， Dan aksi yang ketiga, 神心痛到控诉他的儿女。 dan juga itu dia mendakwa anak-anaknya 神的心受伤， dan buka hati Tuhan. 而且伤痕是那么的深。 Juga begitu dalam lukanya. 今天我们继续再一次看到主耶稣的伤痕。 Hari ini kita sekali lagi kita melihat luka Tuhan Yesus. 这个伤痕是谁造成的呢？ Siapa yang menyebabkannya? 我的题目叫做“来自故乡的伤痕”。 Tajuk saya yaitu letakkan kampung halaman. 故乡的人伤害耶稣， Itu orang dalam di kampung halamannya melukainya. 每个人都有他的故乡。 Setiap orang mempunyai kampung halamannya. 无论你住的是热闹的城市，或是破落的乡下，这都是你的故乡。 Dan kira dalam padat atau berkampung itulah kampung halaman. 这里有我们的童年与成长的岁月， Dan di situ kita membesar. 这里留下了我们许多的回忆，许多的童年。 Dan di situ banyak kenangan kita. 主耶稣也有他的故乡， Dan Tuhan Yesus mempunyai kampung halamannya. 主耶稣也有他故乡成长的岁月。 Dan juga mempunyai kenangannya di kampung halamannya. 但我们却看到了故乡对主耶稣的伤害， Tapi kita melihat itu kampung halamannya melukainya. 而且伤害是那么的深。 Dan juga begitu dalam lukanya. 到底故乡对主耶稣做了怎么样的伤害？ Dan apakah cedera yang disebabkan oleh kampung halamannya? 到底主耶稣做了什么？故乡的人要伤害他，要害他。 Dan apakah yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga kampung halamannya mampu mencederakan 我 dia? 们一起来看主耶稣的伤， Dan kita melihat luka Tuhan Yesus 来自故乡的伤。 itu letakkannya dari kampung halamannya. 去看路加福音10章， Saya mencoba Lukas pasal 4. 我们读16节到24节。 Kita lihat ayat 16 hingga 24. 那这里说，主耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。 Di sini Tuhan Yesus datang ke Nazaret yaitu tempat yang 然 membesar. 后他就在故乡，在安息日敬会堂敬拜真神， Dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat untuk menyembah Tuhan. 是按平常的规矩敬会。 Ini menurut kebiasaannya. 那主耶稣敬会堂有人把圣经交给主耶稣，叫他念。 Dan ada orang Yahudi yang membaca dari Alkitab. 那主耶稣就故意的、特别的开了以赛亚书61章1节到2节的经节来念。 Dan Tuhan Yesus dengan sengajanya membuka Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga 2. 看18节， Kita lihat ayat 18. 主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受欺压的得自由，报告神悦纳人的心。原来主耶稣念的是以赛亚书以赛亚来临的信息。 Dan rupa-rupanya yang Tuhan Yesus membaca yaitu Mesias, kedatangan Mesias. 那主耶稣念完过后，就宣告说：“今天这圣经应验在你们的口中了。” Dan selepas Tuhan Yesus membacanya, dia berkata pada hari ini kenapa nasi kitab 这个是极其重要的弥赛亚来临的宣告， ini merupakan Mesias, kedatangan Mesias yang 这 sangat 是 penting. 极其兴奋、极其很大的一种信息。 Dan ini merupakan Mesias yang besar. 因为犹太人，他们每一个无论大小，都在
期待弥赛亚来临的。 Sebab orang Yahudi mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. 现在主耶稣在他们的面前宣告说，弥赛亚来临了，这经已经应验了，已经实现了。 Dan di sini Tuhan Yesus berseru bahwa kedatangan Mesias sudah tiba dan benarlah hari ini. 应验在你的耳中，就是你亲耳听见。 Pada sewaktu kamu mendengarnya, 应验你们就是亲眼看见， itu kamu yang melihatnya. 现在也亲身经历了这个事情。 Kamu sendiri yang mengalaminya. 那么当众人听到耶稣宣告弥赛亚来临的时候，他们的反应如何呢？ Apakah reaksi bagi orang banyak semasa mereka mendengarnya? 那么这里说，他们首先呢，就是赞美稀奇主耶稣口中出的恩源，22节。 Nah, ayat 22 mereka itu heran dengan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. 大家都很快乐， Nah, semua orang sangat gembira. 但是这种快乐赞美很快就消失了。 Tetapi begitu cepat lenyap perasaan ini. 那患者的他们就开始对耶稣轻视，对耶稣藐视，对耶稣讽刺，对耶稣讥笑。 Sebaliknya mereka ketawakan Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. 22节下半段说：“这不是耶稣的儿子吗？” Kelima bawah ayat 22 berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? 然后他们就对耶稣说一句话。 Dan mereka berkata satu 他 ayat. 说：“医生啊，你医治自己吧， Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. 搞错没有？你是弥赛亚，有搞错吗？ Adakah kamu salah? Kamu mengistighfarkan sendiri adalah 我 Mesias. 们不需要你医治了， Kita tidak memerlukan kamu menyembuhkan. 你医治你自己吧，因为你有问题呀、 Sembuhkanlah dirimu sendiri sebab kamu yang bermasalah. 叫医生医治自己，那就是不信这个医生哦，那就是讥笑他哦。 Menyuruh tabib untuk menyembuhkan sendiri maksud tidak percaya dan juga ketawakan 有 dia. 时我们传道人也受到这样的讥笑跟羞辱。 Kadang-kadang pendeta juga menerima hinaan dan 我 juga 们在台 ketawakan. 上讲道理啊，教导信徒， Semasa kita di atas khotbah untuk berkhotbah, 信徒会说，信徒会说，传道医生，你医治你自己吧，你讲你自己吧，我们不需要这种道理，你讲你自己吧。 mereka akan berkata, tapi kamu sembuhkan diri pendeta, kamu cakap hadap sendiri. 那他们在思考，这个不是路加的儿子吗？ Mereka berkata, mereka berpikir karena ini anak tukang kayu. 他怎么这样宣告说他是弥赛亚来临的？弥赛亚他怎么能够宣告弥赛亚来临？ Bagaimana dia boleh mengistighfarkan kepada Mesias? 他什么都不是呀， Ya apapun bukan. 他也不是祭司，也不是先知，也不是在教会圣殿里面的任何的领袖啊，都不是呀。 Dia bukan imam, bukan nabi, dan juga bukan pemimpin dalam. 他就是一个普通的以色列民，就是木匠的儿子， Adalah aja orang biasa dan anak tukang 就 kayu 是贫穷人家的孩子来的。 dan anak orang miskin. 所以他们的稀奇，他口中出的恩言，很快就转变。 Nah, mereka itu heran dengan kata-kata indahnya dan berubah. 然后23节。 Ayat 23. 耶稣就讲一句我们很熟悉的话， Yesus berkata satu ayat yang kita 这 fasih. 句话到今天也是一样可以用的。 Sampai hari ini kita boleh pakai. 耶稣说：“没有先知是在自己家乡被人悦纳的。 Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya tiada nabi yang dihargai di tempat ” asalnya. 主语说的月亮还是外国的月亮，还是外国的月亮比较远的。 Kita selalu berkata itu bulan di luar negara lebih bulan. 今天我们的情况都是这样。 Hari ini sama juga. 台湾来的、美国来的，哪个国家来的来传道是比较吃香的，有没有？ Itu pendeta dari Taiwan ataupun dari US 如 itu 果 lebih 来 baik. 的、沙巴的、西马的， Kita 有没有 mengeluh, 好看的？有没有该出去？ mereka mengeluh semasa melihat pendeta dari Sabah atau 可是 Kristen. 在国外是非常有名的。 Tapi kita di luar negara yang 可是，在 nama, 自己的地方，我们来传我们来理解。 tapi di tempat asalnya tidak menghiraukan. 这种情形啊，传道感受最深啊，最实在。 Keadaan seperti ini pendeta merasainya. 耶稣他在2000年前，在自己的故乡就已经受到这样的对待了，家乡的人都不接受他，也不欣赏他。 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengalaminya, yaitu kampung halamannya tidak menerimanya. 那这时候呢，主耶稣就讲出了以
色列被神冤屈的2个事实。Di sini Tuhan Yesus telah memberitahu dua hakikat, yaitu orang Israel telah dipandang 这2件事呢是以色列的羞耻， ditolak oleh Tuhan, dan ini merupakan yang mereka malukan. 他们听到耶稣讲这2件事情，他们就怒气，有没有就发火了？ Semasa mereka mendengarnya, mereka merasa marah. 就更加恨恶耶稣了。 Mereka lebih lagi membenci 耶 Tuhan 稣 Yesus. 当时说的那2件事，让他们这么生气呢？ Apakah perkara yang disampaikan Tuhan Yesus sehingga mereka 请 marah? 注意今天教会的情势。 Kita melihat keadaan gereja. 如果今天传道跟着耶稣这样讲教会的一些羞耻的事，一些不荣耀神的事，请问你们会怒气填胸，会生气传道吗？ Jikalau hari ini pendeta juga memberitahukan sesuatu yang tidak baik dalam gereja, adakah kita menjadi marah 甚至赶传道走了， sehingga menghalau pendeta? 试试看。耶稣讲到底讲的什么？ Apakah yang disampaikan Tuhan Yesus? 25节到30节， Kita melihat ayat 25 hingga 我们一 30. 起读圣经吧。 Kita sama-sama baca. 我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了3年0.6个月，天地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇呀，以利亚并没有奉差遣往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的呀，但病中除了述利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来捏他出城。他们的城造在山上，他们带他到了山崖，要把他推下去。他却从他们中间自死过去。你在这里看到了什么？ Apa yang kita lihat di sini? 你在这里听到了什么？ Apa yang kita dengar di 你 sini? 看故乡的人怎么样对待耶稣？ Kita melihat bagaimana yaitu mereka melayani Tuhan Yesus. 耶稣说：“利亚的时代到遇到饥荒， Dan Yesus berkata zaman ini mereka menghadapi 但 kebutuhan. 是去见一个外邦人，撒勒法的寡妇是外邦人，不是以色列人，叫一个外邦人的寡妇去养先知，养以色列人的先知。 Tapi Tuhan menyuruh yaitu perempuan dari Safat, jalan dari Safat untuk membela Tuhan Yesus. 难道这个外邦人那边有寡妇？我们以色列家没有寡妇吗？ Adakah tempat Israel ini tiada jandanya? 而且那个外邦寡妇是穷寡妇，穷到半死了，那个面粉是一点吃完了1块5就死了的，就等死了在那边。 Janda bukan percaya ini mereka sangat miskin. 但是却把神的仆人先知叫外邦人去养，不叫以色列人来养。 Tetapi Nabi Tuhan itu Tuhan menyuruh yaitu orang kafir untuk memelihara. 你说这个是不是教会以色列人的羞耻？是不是现场的羞耻？教会的羞耻？ Adakah ini menjadi malu bagi 这也是很拉倒的事情。 ini sangat memalukan. 一样的，今天传道在这里，一个传道你们养不起，结果传道要到外面去打工啊，要到外教会的牧师、外教的信徒给他钱生活。你说是不是真耶稣教会的羞耻？你自己想想看。 Jikalau seorang pendeta gereja tidak dapat menyarankan dia sehingga dia mampu pertolongan dari orang lain, bukankah ini menjadi malu 你们不知 gereja? 道我们教会的故事， Kita tidak tahu sejarah 我知道我们教会的故事。 gereja kita tetapi saya tahu 就是有一个传道人很可怜，从中国来的，没有人理他，教会不理他。他到外教会去讲一两堂道理，拿一些生活费，哇，被攻击到半死。 ada seorang pendeta dari China, tiada orang membutuhkan dia, tetapi dia menyampaikan khotbah di tempat lain, gereja lain untuk 要 menyarankan. 外教会的人奉养我们的传道人， Satu orang dari luar untuk menyarankan pendeta 为 kita. 什么不能够去外面到教会讲道理？为什么？ Kenapa tidak boleh menyampaikan 我 kepada 们去讲 luar? 这些数据的道理啊， Kita sampaikan 讲神同在的见证啊，为什么不可以啊？ saksian gereja yang sebenar. 把真理告诉他们啊，把神同在的见证告诉他们啊，那不是在传福音吗？那不是在布道会吗？ Beritahu mereka kebenaran, menginjil kepada mereka. 你现在又去外面讲，人家不给你去了，我跟你讲。 Sekarang, 如果能够他去，你赶快去了，我跟你讲。 kalau sekarang mereka pun tidak mau menjemput kita, kalau mereka menjemput, cepat lagi lah pergi. 反正糟了，去外面讲两堂道理死咯，教会那里顶着孙。
Gereja tidak membenarkan pendeta kita memberitakan Injil. 那是曾经是我们教会的羞耻。 Tapi ini benar menjadi malunya gereja kita. 那当时约亚时代也是这样。 Pada zaman Elia sama juga. 耶稣说：“为什么以色列人没有办法养一位先知呢？没有啊， Dan 真的没有人可以养啊。 Adakah orang Israel tidak dapat menyarah bagi 以 mereka? 色列将要保护，是整个以色列都拒绝先知，赶他走，不接受先知。 Bukannya orang Israel tidak ada contohnya, tetapi orang Israel yang menghalau Nabi. 第二件事， Yang kedua, 当以利沙时代不是有很多长大麻风的人啊，以色列人都长大麻风的。 pada zaman Nabi Elisa banyak orang mendapat kusta. 那主耶稣说，只有一个外邦人来，那外邦人得到医治，以色列人没有一个医治。 Tapi hanya orang kafir saja aman yang dilahirkan. 这也是以色列国的以色列信仰的羞耻，羞耻的事。 Ini juga malunya dari segi kepercayaan orang Israel. 这是事实呀。 Ini hakikatnya. 耶稣讲出来的例子是事实来的，是历史来的呀。 Contoh yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah sejarah. 28节那些听的人搞错，你阿英有公阿德，你阿英有修路阿德，会不给定正。 Ayat 28 mereka marah, Tuhan Yesus berkata tak mau 所以我 menghapusnya. 说，如果今天一个中心的传道讲出教会的问题，讲出教会的羞耻，讲出教会不荣耀的事，你们怎样对待这个传道？我问你。 Bagaimana kita melayani pendeta jika pendeta itu berkata sesuatu yang benar, apa yang malu dalam gereja 就 kita? 好像当时他们对待耶稣，捏他就是把他把他硬生生的扯出来。 Itu sama seperti 按 itu. 对待赶他走了， Mereka mau melempar dia 而且把耶稣带到山上， dan membawanya ke atas gunung, 而且他们带到山崖到山顶上去。 di tepi gunung. 对，你不要搞错哦，带耶稣去看风景的，我又在高山啊，离我在山，那就可以放他分不一。 Mereka bukan berbicara di situ, bukan begitu. 他们带耶稣到山上去，要把他推下去啊！我的天哪！ Mau melemparkan Tuhan Yesus dari tepi. 那是谋杀耶稣，要杀害耶稣呀！ Mereka mau membunuh Tuhan Yesus. 因为我以前看，我看过，我说都没有看到他们要杀耶稣，看不到。 Dan saya banyak kali membacanya tidak 我相信 mereka membunuh. 今天没有这样点出来，也没有感觉说他们在杀耶稣，对不对？ Saya baca Alkitab pun tidak. 事实上，他们就要把耶稣杀死。 Itu mereka hakikatnya mau membunuh Tuhan Yesus. 把耶稣推到山崖那边洗，别为你洗呢。 Kalau dilempar dari tebing gunung, sebenarnya dia akan mati. 洗啊，你洗当表面还没啊？ Mesti mati. 只是耶稣宣布了以赛亚来了， Hanya Tuhan Yesus 神 mengisytiharkan 的爱，神的拯救来了。 kedatangan Mesias, kedatangan kasih Tuhan. 最多你是不喜欢他，你不相信他，你不用去杀他。最多我不相信，我不喜欢，那最多是这样。 Kita tidak percaya, kita tidak suka, kita tidak sehingga 可是 bersetuju. 不是不喜欢哦，我要你死啊！ Mereka bukan saja tidak suka, 你 mereka 看 mau membunuh. 你看耶稣的心是多么的受伤。 Kita melihat betapa lukanya hati Tuhan 这 Yesus. 些人都不是其他城市的人， Mereka 这些人都是他故乡的人，都有感情的，一起长大的，都认识的。 bukan tapi dari tempat lain, tetapi kampung halamannya yang membesar sama-sama. 耶稣带着一个很奇妙的心，把这么重要的信息，等了几千年的信息，只是给故乡的人分享，先告诉故乡的人看重他。 Dan Tuhan Yesus membawa Mesias yang baik ini kepada orang di kampung 其实 halaman. 主耶稣可以到耶路撒冷去宣布的呀， Sebenarnya Tuhan Yesus boleh pergi ke Yerusalem untuk 那耶稣就 menyampaikan. 像我们这样越要像全世界的越要，他把这是一个小小的故乡，小小的没有名的故乡来宣布以赛亚到，那是主耶稣的权。 Tapi Tuhan Yesus memilih tempat yang kecil ini untuk mengisytiharkan, menunjukkan betapa rendah 我 hatinya. 再说，就算你不喜欢，也不用去杀耶稣， Walaupun mereka tidak suka, tidak sehingga membunuhnya, 但他们却要把耶稣杀死。 tetapi mereka mampu membunuh. 我们误解了很多， Kita sudah salah paham. 杀了他。我们一直以为耶稣最后那一段传福音工作，最后那一段他们才要杀。 Kita 我们一 sangka, 直以为是这样。 kita sangka itu pada akhiran penderitaan Injil Tuhan Yesus itu mereka
相的就要他死。 Tapi pada permulaan kerja Yesus ini mereka sudah mau dia mati. 所以耶稣还没有这次工作，你知道吗？ Belum dia pulang untuk 耶 kerja, 稣宣告了以赛亚到来， hanya mengisytiharkan kedatangan Mesias. 而且要他死的是他的部下。 Tetapi orang kampung halamannya yang mau dia 我们 mati. 看下去呢，后来呢，耶稣一直都被对付，一直都被对付。 Lepas itu kita boleh melihat Tuhan Yesus 不 terus 是他在最后的时候才要他死，是一开始就是要他死。 bukan dari akhiran mau dia mati, tetapi dari mula sudah mau 这 dia 个 mati. 伤很太深， Begitu dalam luka ini, 而且是来自故乡的伤。 tadinya dari kampung halamannya. 但是呢，在这个情况下，主耶稣很安静的、很平静的行了一个很多人都没有看到的神迹。 Tetapi Tuhan Yesus begitu amannya dia melakukan satu mukjizat. 那么30节说，主耶稣却在他们中间自行过去。 Ayat 30, tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. 在众人在抓住他，要把他推下去的时候，主耶稣却安静的、平静的从众人群众那里走过去。那不是神迹是什么？ Di tengah-tengah orang ramai yang mau melemparnya itu dia melewati situ. Dan kalau ini bukan mukjizat apa itu? 亲爱的兄弟姐妹， Saudara dan saudari, 你看到了没有？ dan kita melihat 来自故乡的伤痕， itu merupakan hati dari kampung 并 halaman. 且伤痕是那么大， Begitu dalamnya lukanya. 只因为耶稣宣告弥赛亚的到来是美好的信息， Hanya dia mengisytiharkan kedatangan Mesias yang baik ini. 然后又宣布以色列当时的那种信仰被神离去。 Dan juga mengisytiharkan bahwa kepercayaan orang Israel itu telah ditolak Tuhan. 意思就是我们现在不要再做这些恶事， Maksudnya jangan kita melakukan kejahatan ini lagi. 我们要真的来爱神，来真正的尊重神的工人，来敬拜神的工人。 Bisa kita mengasihi Tuhan dan juga menyambut itu hamba-hamba Tuhan. 这是一种劝勉。 Ini merupakan satu nasihat. 亚英公来的，亚英批评那个人中间， Dan itu komen ataupun terhadap pendeta mereka tidak suka. 这是非常恶的事情。 Inilah yang sangat jahat. 看这么多圣经，看这么多位，看到这个问题了，要杀耶稣，不祥的人要杀耶稣， Maka kita melihat masalah ini orang kampung halamannya mau 因 membunuh 为 dia. 他讲的我们都不对， Hanyalah dia sampaikan apa yang kesalahan kita. 我们继续来看见， Kita terus melihat 看见什么呢？ apakah yang kita melihat. 看见十字架下冷场的伤痕，十字架下冷场的伤痕。 Lihat buka mengingat di bawah kayu salib. 十字架的伤痕有分十字架上跟十字架下这两种的伤痕，知道吗？ Buka salib ini ada di atas kayu salib dan di bawah kayu salib. 十字架上的伤痕我就不用多说了，因为我们圣经的时候常常讲被鞭打啦、被枪刺啦、血流出来啦，又怎么样怎么样，那个我们听多了啦。十字架上的伤痕我们听多了。 Sudah banyak kita mendengar tentang luka di atas kayu salib itu. 我们讲十字架下的伤痕是什么呢？ Apakah itu luka dengan di bawah kayu 而 salib? 且十字架下的冷场就是冷冷清清的那种伤痕。 Luka keheningannya. 十字架应该是很多人很热闹的呀。 Dan di bawah kayu salib itu sepatutnya ramai orang. 耶稣被钉的时候，很多看热闹的人啊，很多路过的人也停下来看啊，还在批评啊，还在议论纷纷啊。 Banyak orang yang melalui situ dan juga banyak mereka 其实十字架下是很多很多人的热闹， sebenarnya di bawah kayu salib itu banyak orang. 但这么多人不过是看热闹的。 Tapi mereka hanya itu mengikuti kemuliaan saja. 而且同时在十字架下的那一群人啊，这么多人都是要耶稣死啊， Dan mereka di 都是 bawah 要耶稣死啊。 kayu salib itu mau Tuhan Yesus mati. 那传道为什么说十字架下是那么的冷冷清清呢？ Maka di sini berkata buka kebanyakan di bawah kayu salib. 我先
Saya rujuk Markus pasal 9. 马可福音书9章， Markus pasal 9. 我们读30到34节。 Kita baca ayat 30 hingga 34. 来30。 Ayat 30. 他们离开那地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，于是教训门徒说：人子将要被交在人手里，他们要杀害他，被杀以后，过3天他要复活。门徒却不明白这话，又不敢问他。 他们来到迦百农，耶稣在路问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大呀。耶稣在路上走的时候， Semasa Tuhan Yesus dalam perjalanan, 他不愿意别人知道， Dia tidak mau 因为他 orang 的 lain 心 yang 非 tahu. 常的悲伤， Sebab dia sangat sedih. 他想把他的悲伤、他的痛苦跟门徒来分享，只能够让门徒知道，不让人家知道。 Dia ingin kongsikan kesedihannya kepada murid-muridnya 到 sahaja. 底主耶稣心里的忧伤是什么东西？ Kenapa akan kekhawatiran hati Tuhan Yesus? 他要向谁来诉说他的痛苦？ Dan kepada siapakah dia perlu meluangkan? 原来这里说主耶稣再过不久就要被交在那些恶人的手上， Karena dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 他们要杀害耶稣。 Mereka akan membunuh dia. 耶稣就把这个事告诉门徒，他要被杀。 Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan 这 dibunuh. 是一个很惊天动地的消息啊，一个很大的消息啊！ Ini merupakan satu message yang sangat besar. 如果别人不理解，你们这10个门徒应该理解吧？如果别人没有感动，你们10个门徒应该有感动、有感觉吧？ Dan jikalau orang tidak memahami, 12 murid ini harus 因 memahami. 为你们每天都跟耶稣在一起的， Sebab kamu hari-hari mengikuti Tuhan 他 Yesus. 们是亲眼看耶稣行神迹的人， Mereka melihat tanda mukjizat 他们是亲眼听耶稣讲道理的人， dan dengan dengar itu firman 他们是 Tuhan. 和耶稣一起中午吃饭3点多的人， Mereka sama-sama duduk untuk makan. 也跟耶稣一起睡觉睡在一起的人。 Juga tidur bersama. 你说别人没有感觉，但是你们12个人不能够没有感觉。 Jikalau orang lain tiada rasa apa-apa, tetapi 12 orang ini 如果别人不知道、不了解耶稣，你们12个人不能够说你们不知道耶稣。 harus ada tanda. Jikalau orang tidak memahami, kamu harus 因 memahami. 为主耶稣把他最深的痛苦、最悲伤的事，想要跟他们来分享、来担当，希望他们可以理解，希望他们可以安慰，希望他们可以分享我的痛苦。 Dan Tuhan Yesus ingin kongsikan dengan 12 muridnya supaya mereka turut turut menanggungnya. 唔講人頭，再講會行過其實。 Bagus tidak berkata sebab menjadi 他 marah. 看耶穌要被殺， Semasa 他 mereka 言語啊，他有一個表示或者什麼問主耶穌什麼事情啊？為什麼會這樣？問都冇問啊！ dengan Tuhan Yesus mau dibunuh mereka tidak tanya apa-apapun. 所以主耶穌只好自己承受悲傷。 Dan Tuhan Yesus tanggung sendiri. 這是也是另一種的傷。 Nah, ini merupakan salah satu 好像我很痛， seperti saya banyak 我想 kesedihan. 要跟我的孩子講，或者跟我的妻子講， Saya ingin bagi tahu kepada keluarga saya 或者跟我最好的朋友講， atau kepada kawan saya. 我想他們會理解我， Saya ingat mereka. 我想他們會明白我的。 Saya ingat mereka memahami. 講出來很多受傷，見到好意外，好感動。 Dan dia jadi cedera selepas diberitahu sebab 你 kita 怎麼 kira 辦啊？你用很好， kita tidak tahu apa yang harus 但 lakukan. 你們也不理解我啊。 Adakah kamu pun tidak 但 mengerti 是 saya? 我要悲傷，我要死了，你們都沒有一個表示的嗎？ Saya mau dibunuh, mau mati, kamu pun 難 tidak 道我在你們的心中是這麼的冷淡嗎？ Nah, 這 adakah 麼 saya 的，哎呀，不行，我不會行。 begitu minati hati kamu? 也跟我不講愛，講在去自己手上。 Sendiri yang menjadi 那 luka. 他們關心的是什麼？ Apakah mereka 耶穌 menjadi 要死了，耶穌要離開我們了，耶穌要消失的，他們關心的是什麼？ apakah yang mereka pedulikan jikalau 他 Tuhan 們 Yesus 關 mati? 心的是，那你會做太國啊？耶穌要做老大呀。 Itu siapa yang menjadi terbesar di antara 耶穌 mereka? 在的時候，耶穌做我們的老大，耶穌帶領我們。 Semasa Tuhan Yesus
长了。 mereka mempertegakkan. 那到耶稣就把这件事情放在心里。 Yesus simpan hal ini dalam 一 hati. 直到进入到故事里面的时候，耶稣也不顺的问他们：你在路上在吵什么呀？你们在争什么呀？ Sehingga mereka masuk ke dalam rumah. 我说我要死，你们的一个表示都没有，一种关心都没有。 Dan saya berkata, saya mau mati, kamu pun tidak 那 peduli. 有什么事情你们在吵呢？ Apakah yang kamu bertengkar? 耶稣问他们，他们不敢讲啊， Mereka tidak berani 因 berkata-kata. 为他们每个人都想要做老大，要争大位来做呀， Mereka diam sebab mereka semua mampu 大家 menjadi 都 besar. 是大家呀。 Mereka tidak taat kepada siapapun. 所以说，谁关心耶稣是我谁去理他呀？ Itu siapa yang mengambil berat jika Tuhan 我 Yesus 关心 pada 的 mati. 是我是不是做老大，我能不能够做老大呀？ Mereka ambil berat yaitu saya bolehkah saya menjadi terbesar antara 这 ini. 叫做十字架下的闪者， Ini bukan di bawah kayu salib. 而且对耶稣的死，对耶稣的受难，冷冷清清的对待，冷冷淡淡的对待， Kepentingan terhadap yaitu kematian Tuhan Yesus. 关心自己在教会是不是做大，是不是做负责，是不是什么地位，只关心这些。 Hanya berat adakah tidak ada kedudukan dalam gereja. 放到不给谁了？ Melihat pun menjadi malu. 你放到不给谁那边？ Bukankah kita 你 menjadi 放给 malu? 他那边对待主要是， Bagaimana mereka melayani 你 Tuhan 这 Yesus? 是不想要，不好意思， Orang kapal halamannya mau 你这 mati 是对家人。 dan murid-muridnya di sini 是 pula. 我们没有感觉，耶稣我们没有感觉。 Kami tidak ambil peduli kamu hidup atau 我 mati. 们所信息的都是现在所做的。 Kami ambil berat 你说 karena besar. 耶稣不伤痛吗？看到这种情形， Bukankah Tuhan Yesus 你 menjadi 们 luka? 死的个人是要来建立神的国的。 Kalau bahasa orang ini adalah untuk mendidik kerajaan 你们 Tuhan. 看到这么多神，你听了这么多天国的福音， Mereka melihat banyak mukjizat dan mendengar banyak Injil. 哎呀，有人会讲，哦，在讲什么？ Tidak boleh teruskan. 那就是十字架下完成的第一个善。 Nah, ini luka yang pertama dibawa di kayu 这 salib. 种真大、真做大， Mereka 在教会里面也是常有的事，不是没有的事。 mereka bertengkar siapa yang terbesar turut laku dalam gereja. 可能你会说传道又来讲吹高飞咯，又来讲吹那条咯，批评那条咯。 Mungkin kita berkata, ternyata kamu buruk-burukan gereja lagi. 我再重复， Dan saya berulang. 在教会里面这种真做大的事，不是少见，是偶尔都会看得见， Dan 偶尔都会看得见。 hal bertengkarkan siapa yang terbesar ini kadang-kadang kita tak melihat dalam gereja. 其实这些真做大的人，才是真正应该被劝导的。 Orang-orang yang mampu menjadi terbesar sebenarnya harus 因为 diangkat. 在教会里面真随罪的做大，这是没有造就的事。 Sebab ini tidak membangunkan. 传道只是把这些事讲出来，要他们悔改，不要再真做大， Pendeta 不 hanya 要再真随大。 beritahu supaya mereka tidak lagi mempertengkarkan siapa yang terbesar. 应该要大家来关心主耶稣的教会，关心十字架的工作，十字架的救赎， Ambil berat yaitu kerja-kerja dalam gereja. 关心今天的教会怎样，那些信徒怎样，这么多人流失，这么少人进来，更多的人是出去了。应该要关心是这样，要争论的是这些，要讨论的是这些。 Harus mengambil berat yaitu keimanan bagi seiman. 但是今天传道把教会的不荣耀的事讲出来，要传到被对付，传到被恨。 Hari 那 ini, 些真做到人没有对付他们。 tapi hari ini pendeta memberitahu apa yang hakikatnya pula yang telah yaitu dikenakan tindakan. 所以我们不要再伤害教会了。 Oleh itu jangan kita melukai. 在教会真做大，就是伤害教会，伤害主耶稣的身体。 Yang mempertengkarkan siapa yang terbesar itu adalah sedang mencederai 也伤害主 gereja. 耶稣的心啊！ Juga lukakan hati 主 Tuhan. 耶稣会回想，他当日这个时候在路上跟门徒讲的时候，他们就是争取做大的。今天经过2000多年真耶稣教会，还是一样在争取做大，没有人介于耶稣的十字架。 Tuhan Yesus mendengar yaitu di perjalanannya murid-muridnya mempertengkarkan siapa yang terbesar, tetapi 2000 tahun selepas itu dalam gereja pun
Yesus. 伤害教会不正是伤害主耶稣吗？ Kita melukakan gereja, bukankah kita melukakan Tuhan 因 Yesus? 此真做大， Berhenti untuk mempertekankan siapa yang 要 terbesar. 做就做小吧。 Jika kita 不是 mampu 说我要讲我自己， jadi yang terkecil, 你们都知道我多少我都是一些名望，一些名声， kita ada itu namanya penamaannya. 讲经验，讲聪明，讲颜值，我都超越了我很多的同工啊。 Kita memang lebih 因为他们是我的学生了，也就是我教出来的。 pendeta lain dan dari segi pengalaman. 好多个都已经在总会当总会负责，甚至当过总负责人。 Hanya anak-anak muridnya sudah menjadi penguasa 人家就看 gereja. 你做你妈开电脑，你看见很啥？你看那这个爷总负责人哦，好用，要想到好用，加上多一点，是不是这样子的？ Maka begitu yaitu mereka berkata pendeta tidak berguna sehingga anak mereka sudah menjadi penguasa. 位置是要来介绍，我说不是开烧，他开动嘛，开马开动呢，咱就可以做传道人。你不用介绍， Dengan mulai mampu memperkenalkan pendeta. 我没有东西给你介绍呀。 Kita tidak perlu sebab tiada yang boleh memperkenalkan. 如果我要搞这些，要争这些，请问我会输给他们吗？我讲家伙，我现在在讲业务讲的话，我会输给那些小弟小妹吗？ Dan adakah itu kita akan kalah? 你说要搞手段，要搞好人，你不敢不要啊！哎，我是来自家庭的，我曾经在这古任的。你以为我是一张白纸啊？我才不是。我不是一张白纸来的呀，我是有罪的呀，我会搞东西的呀。 Pendeta boleh melakukan sesuatu, 但看见主的伤口， tapi selepas melihat luka Tuhan Yesus, 什么都不要， semua tidak mampu. 只一心要保护主耶稣，要疼爱主，要保护主的教会，要爱主的教会，一心一意只想到要做这些， Karena 其他的 sebenarnya 没有其他的关系。 mengasihi Tuhan dan juga melindungi gerejanya. 当时讲到你这么严厉，也是要教会圣洁，也是要大家悔改，让大家得救。那目的就是这样而已，没有其他的东西。 Walaupun tegas dalam firman saya, pendeta pun bukan mampu apa-apa. 希望你能够得到神的祝福，希望你因为悔改，神的祝福从今到来，神的恩典重新再复辟，只有这样而已。 Sebab kita diselamatkan dan juga anugerah Tuhan 不然那个动机是什么？要你死吗？要你离开主吗？ dan katakan apakah motifnya? 那个就不是传道人，那是魔鬼来的。 Jikalau mau kita meninggal Tuhan itu adalah iblis. 因为只有魔鬼是见死不救的，神的仆人终究一定见死，一定要救的。就算你恨他，他也是要救你的。 Hamba Tuhan mesti menyelamatkan orang lain. 有想到吗？十字架上的人，第一个人场是这样，是这样的人场，冷冷清清，冷冷的对待耶稣。 Maka kita pernah berpikir bahwa keadaan ini 好，我 dibawa 们来 sakit. 看十字架上第二个人场的那种场面是什么？ Kita melihat keadaan yang kedua, kehinaan dibawa kayu sakit. 请看亚非书19章， Saya rujuk Yohanes pasal 19. 19章Pasal 19. 25节到26节， Ayat 25 hingga 26. 来一起圣经。 Sama-sama baca. 站在耶稣十字架旁边的有他母亲，以他母亲的妹妹，并各罗巴的妻子玛利亚和莫大拉的玛利亚。耶稣见母亲和他所爱的那人站在旁边，就对他母亲说：“请看这里。”你看到十字架下的人场吗？冷冷清清。 Karena kita melihat kepentingan dibawa kayu sakit. 到底有多少人在耶稣的身边？ Ada berapa orang sahaja di 到底有多少人这个时候在陪着主耶稣？ Tuhan Yesus yang menemani Tuhan Yesus pada masa itu. 看清楚了吗？ Bolehkah kita dapat melihat 阎王啊，只是4个爱主的妇人，都係姊妹，婦人嚟嘅反應，嗰個反應。 hanya 4 korban sahaja. 加上一个爱主的人，一共5个人。 Hanya seorang yang mengasihi dia, 5 orang.
Apakah maksud kalian? 阎罗在这个时候，耶稣已经被钉在十字架上，已经钉了好几个小时了，站在十字架上陪着耶稣的，是一张负面，一张上面的，就在一张，好了，其他都是看热闹，其他都是要耶稣死的。 Karena Tuhan Yesus disalibkan, tetapi hanya 5 orang yang menemaninya, tetapi orang-orang yang mengikuti. 这个不是人的亲近，什么叫做人的亲近？这个不是耶稣很冷淡，什么叫做耶稣很冷淡？ Ini bukan pertandingan apakah itu. 至少那11个门徒要在啊，一个已经出卖主了，不要讲他，至少还有11个在，彼得还在呀，约翰也在呀。 Sepatutnya 11 orang murid Tuhan Yesus patut ada di 这 situ. 些人跑去哪里呀？ Kemanakah mereka? 你们的信心、你们的爱心、你们的勇气都不够这些4个妇人，都不够这个少年人。 Keberanian mereka pun tidak sesating dengan 4 perempuan ini. 而且这5个人不是天天跟耶稣在一起的，不是跟耶稣一起吃饭的，都不是。 5 orang ini bukan setiap hari mengikuti Tuhan Yesus. 十字架上冷清到这么冷清，想都想不到。 Dengan di bawah kayu salib ini kita tidak dapat pikirkan. 这样让我想起耶稣曾经之前讲过一句。 Di sini saya terpikir satu ayat yang dikatakan Tuhan Yesus. 现在又是重演再重演这一句。 Secara berulang. 耶稣曾经说过：“我医好了的不是10个。” Tuhan Yesus pernah berkata, bukankah 10 orang yang saya 为什么回来的只有1张罢了？ tapi hanya 1 yang kembali. 然后耶稣加上去说：“那几个在哪里？” Di manakah yang 9 yang lain? 耶稣在寻找那个9个得恩典的人，那9个跑去哪里？ Di manakah 9 yang lain itu turun mendapat 然后耶稣很 lain? 悲伤的、无奈的问：“这么该专门只有1张，这么该，为什么会这样子？” Kenapa hanya 1 yang kembali? 给他情景一模一样。 Keadaan ini sama. 我拣选的不是12个， Bukankah 12 yang Tuhan Yesus memilih? 犹大不在了，要讲那11个到底在哪里？ Kita bincang tentang Yudas Iskariot yang di manakah 11 lain? 更年轻的人，那还有10个，至少还有10个，那10个跑去哪里呀？ Di sini ada 1 muridnya. Di manakah 10 yang lain? 这就是十字架下人场的第2个人场，人的亲情， Keadaan yang kedua, keheningan di bawah kayu salib. 而且是真真实在的现场的情景。 Ini memang keadaan pada waktu itu. 亲爱的兄弟姐妹， Saudara dan saudara yang kasih. 你今天对耶稣是不是也会这样冷冷淡淡、冷冷清清？ Karena kita begitu dingin terhadap Tuhan Yesus hari ini. 难道你看到我们看到这种情形，没有一点的愧疚，没有一点的自责呢？ Adakah kita tidak rasa bersalah semasa melihat keadaan seperti ini? 你知道我为什么会出来当传道？ Mengapa pendeta menjadi pendeta? 我没有人家这么伟大的理想，这么伟大的理由，没有。 Saya tidak ada alasan yang mulia. 我跟我2哥恩国传道，同样的一个原因，我们看到了十字架下人场的情形，我们心自责，不断的责备自己。 Pendeta rasa bersalah melihat keheningan di bawah kayu salib ini. 还有Dan juga itu apa? Para pendeta yaitu pendeta. 因为当时的教会很荒凉， Sebab begitu dingin ada 真的冷冷清清，连一个讲道的人都没有。 gereja pada masa itu sehingga tiada seorang yang akan berkhotbah. 那时又没有手机，教会也没有电脑。 Pada masa itu tiada 我 handphone. 们从乡下坐车，坐好远的车到教会去， Kami dari kampung begitu lama pergi ke gereja. 那边没有人，没有知识，没有讲道的人。 Kami menunggu di situ, tetapi tiada seorang 我就 orang. 唱诗，不断的唱半个小时还在唱诗。 Kami hanya menyanyi gitu sehingga setengah jam. 会来的啦，他们只是有些问题，有些阻碍，有些会来的。 Mereka sepatutnya 再唱到1个小时了，唱到1个小时还是没有。 sehingga kami menyanyi gitu sampai 1 jam pun tidak. 那些辛苦来七月的很灰心的、很失望的抓了，提到了就做。 Menurut saya yang datang itu rasa kecewa dan 这 mereka 种情 doa. 形
我从小到我懂事，到我读中学，这种情形10几20年。 Karena seperti ini telah berlaku kira-kira 20 tahun. 这是什么意思？ Apa maksudnya? 这就是教会的冷淡，对耶稣的冷淡，对耶稣不管你机会也好，有人讲道也好，没有人讲道，管你还没死啊， Inilah 管 kehidupan 他死了。 yaitu gereja tiada orang mempedulikannya. 那教会有安排讲道人也呢，讲道人呢，来我对你出看一点都有，哇，你一点就解决了。 Memang ada yang 100jauh, 不用卖，300呢。 tapi mereka tidak mengambil peduli. 那么我们要怎么讲？我们要怎么看？ Apakah yang kita tangkap lihat? 我们讲，难道我们不能出来服侍主？ Kami berkata, 难道我们不能够献身给主耶稣用吗？ apakah kami boleh mempersembahkan 难 diri? 道为什么会这样等他们呢？ Kenapa kami mampu? 难道我们自己为什么不站出来呢？ Kenapa kami sendiri tidak berdiri? 原来我也是看待世界的人， Bahwa saya pun 原来我也 mencintai 很多理由来拒绝给耶稣用，我也是很多理由呀。 saya pun banyak alasan 那你有很多理由，人家也是很多理由啊。 kepada Tuhan Yesus. 你要赚钱，人家也要赚钱啊。 Sama juga dengan orang lain. 这个我是对自己， Saya menentu diri sendiri. 是自己的问题，不要怪人家，不要怪别的信徒不爱主，自己不爱主，是自己不爱主耶稣。 Sendiri yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. 西马第一个传道因为这样出来的，知道吗？第一个传道，那就是我的儿子。 Yang kita yaitu pendeta yang pertama beginilah dia keluar menjadi 没有想到10多年后，他的弟弟也出来，也是因为这个问题，教会很荒凉。 berabad kepada pendeta. 这就是十字架下的人才，人的奇迹。 Ini yang lakukan dengan dibawa ke salib. 我看见了，我们都看见了，我跟很多传道都看见了，主耶稣的伤，教会的等级都看见。 Kami dapat melihat sama dengan pendeta. 所以这一次东区青年，所有青年在这里，那题目叫做“我愿做主的精兵”，有没有？你们 Persahabatan 的参照也是都是参基督精兵，基督精兵。我在传道房也听到了，我很高兴啊。 tajuknya adakah aku rela menjadi laskar Tuhan? Saya mendengar mereka menyanyi, saya pun 我愿做基督精兵是这个口号而已。 adakah 做 ini 基督精兵，还有愿做基督精兵，然后没有行动了， dan adakah ini slogan saja tetapi tiada tindakan. 就变成一种口号，大家自我催眠、自我安慰。我们要做主耶稣的精兵，好好回去。 Selepas kita selepas itu dia 所以我们要 tindakan 讲 kita. 如何做一个精兵，如何装备自己，这些当然我都不讲。 Saya tidak sampaikan bagaimana memperlengkapi diri 因 sendiri. 为这种道理我们听多了，要怎么灵修啊，要怎样准备啊，要怎么被神充满啊，要怎样明白道理啊，一替百堂，一替百堂的讲机会，还有这个堂听都失败了，听都钱失败了， Banyak mendengar firman tentang penghimpunan rohani. 我都不想讲啊，这是 Saya tidak mau 没有 sampaikan 用， sebab tidak berguna. 那要怎么讲？要讲的才有用。 Bagaimana ia menjadi 我 berguna? 祷告主， Saya 主 berdoa. 啊，要怎么样把信息带给这些年轻人？ Bagaimana menyampaikan message ini kepada 突然 orang-orang. 在这里感动。 Saya digerakkan 都 untuk 不要讲啊，要怎么样装备，这都不用讲，这讲太多了，常常都在讲。 tidak perlu sampaikan bagaimana kita 上帝感动我们要叫他们看见，叫他们眼睛张开来看见。 dan fokus gerakan saya itu supaya mereka boleh melihat. 他们如果真的看到主耶稣的伤痕，真的看到教会的问题，看到教会那种人的担当，他们就会爱主，他们就会有一种爱主的心。 Mereka melihat Tuhan Yesus melihat masalah gereja, maka adanya timbul hati mengasihi Tuhan. 这是我今天讲这个主要要看见的真正的圣灵的感动。 Dan inilah tujuan utama saya itu tadi gerakan. 因为照你们说要做基督经理，就要讲基督道理，怎么样装备啊，怎么样训练啊，对不对？ Bisa kita menyampaikan bagaimana kita memperlengkapi 所以你还记得他说吗？传道者， bagaimana pendeta sampaikan semangat. 有一间教会是下来的教会，也是装备他们，整间教会都是下来的， Ada satu jemaat yang buta. 看不到自己的问题，看不到自己的骄傲， Kita tanpa melihat masalah 看 sendiri, 不到自己对主耶稣的亏欠，看不到自己的
melihat kesalahan dan kekurangan sendiri. 因为瞎眼， Sebab sudah buta. 所以现在就是求圣灵打开我们心属灵的眼，心灵的眼。 Kami mohon Roh Kudus membuka mata roh kita. 要看到主耶稣的善， Supaya dapat melihat bukan Tuhan 要看 Yesus. 到荣耀主耶稣的荣耀， Lihat kemuliaan Tuhan Yesus. 要看到神就在教会， Lihat Tuhan berada 要 dalam 看 gereja. 到主耶稣的事，主耶稣的事，看见主耶稣的事， Dapat melihat terus itu hati 你看不见的 Yesus. 这些不是要得到过程。 Jikalau kita dapat melihatnya, tidak banyak 为什 yang 么 saya 怎么 sampaikan. 样？自己愿意奉献主， Kita akan sama seperti pendeta, kita 就算 mempersembahkan 你 diri. 能够满足的， Walaupun bukan menjadi 也 pendeta, 会全心全意的不断的爱这个教会，不断的关心这个教会。 kita akan mengasihi itu gereja ini dengan sepenuh hati dan berterusan. 但愿这些道理能够让冬季的训练能够把它记在心里。 Dan yang firman seperti ini, itu beliau-beliau dapat mengingatinya. 如果你是瞎眼， Kalau kita yang ada, 不要签约的，好像那个瞎子那个巴黎买这样主啊，我要你看见。主耶稣，我什么都不要，我就是要我要你看见我。我最重要的就是我要看见。 dosa kita sama seperti Bartimeus yang buta itu mampu melihat. 耶稣在问你要我给你做什么？ Yesus berkata, apakah yang boleh saya 你这 lakukan 样 untuk 到 kamu? 我面前来，一直求，在求什么？ Datang untuk memohon apa yang 这 kau 个 mau. 这个乞丐说主啊， Itu Bartimeus berkata, saya mau melihat. 这个主题，我看到主的三个启示，还有好几个主题， Sebenarnya baju ini ada beberapa 但 tema, 是谈到就这两节讲到， tapi saya hanya 2 sesi 我 itu 才 saja. 讲足够了。 Saya rasa ini sudah cukup. 我们来尝试。 Kita naikkan ujian. 458这一首诗歌呢，让我们大家自我反省，自己看见自己对主的需求。 Diri sendiri melihat di manakah kekurangan kita dalam 主 usaha. 耶稣死兵的时候你在哪里？ Di manakah kita semasa Tuhan Yesus 耶稣被打、被洗、被复活时候你在哪里？ Masa Tuhan Yesus dihina di mana kita? 我在数钱呢，我在算钱， Saya sedang kira 我在吸烟， saya di sini mah. 我在跟朋友喝茶聊天，在那边吹水。 Saya sedang itu makan-makan dengan kawan. 哦，耶稣被埋葬的时候你在哪里？ Masa Tuhan Yesus dikuburkan di mana 我 kita? 在斗争呢，谁要做大？在跟兄弟姐妹在争。 Saya sedang itu bertengkar sangat besar.